Assalamualaikum. Bentar, abang share. Adakah korang punya line okey? Hari ni Abang Long santai-santai dekat Kemaman hujan. Boleh bantu Abang Long komen suara okey ataupun tak okey? Gambar clear ke tak? Okey, mantap. Mantap. Kita tunggu sekejap kawan-kawan hadir sebab hari ni Abang Long nak berkongsi kepada kalian beberapa ilmu dan beberapa perkongsian. Abang Long tak nak mengajar, Abang Long nak berkongsi tentang situasi semasa. Dan Abang Long nak hiburkan kalian dengan beberapa info tentang mimpi Abang Long lah. Mimpi Abang Long ni korang jangan salah faham, ni sekadar hiburan. Orang cakap kan, mimpi ni mainan tidur. Mimpi yang baik kita ceritakan, mimpi yang tak elok kita diamkan. Tapi ada mimpi yang penting kita hiburkan. Kita hiburkan kalian dengan situasi yang terkini. Sebab dalam mimpi Abang Long, dia ada kaitan dengan situasi sekarang dan maklumat-maklumat unik yang mungkin perlu korang waspada tentang beberapa situasi. Okey, Abang Long kisahkan mimpi tu, tapi kena ada satu syarat. Kalau cukup 1000 view, Abang Long akan ceritakan. Kalau tidak, Abang Long akan sentuh 3 perkara lah tentang IHR, IDN dan Ibunda Keturah. Beberapa ketika ni kecoh satu Malaysia tentang beberapa ilmu. Ada yang buat podcast, mereka hina, cerca, mengejek-ngejek, nganjing-nganjing tentang beberapa pakar, profesor yang buat kajian tentang keturunan alam Melayu. DNA alam Melayu ni ada kena-mengena dengan Ibunda Keturah yang jadi isteri ketiga Nabi Ibrahim AS. Jadi ada beberapa orang Melayu kita yang mereka kata, oh ni fakta yang salah, ini kisah-kisah dongeng. Alung rasa kecil hati sebab yang keluar pernyataan mereka di secara langsung podcast ataupun maupun penulisan maupun video itu didengari oleh semua anak bangsa kita. Jadi Abang Long bagi pihak yang terfitnah, Ibunda Keturah kita ni leluhur kita, ibunda kita yang terfitnah disebabkan anak cucu dari mana benih ni Abang pun tak tahu. Jadi hari ni Abang akan ceritakan kisah-kisah yang sebelum ini mungkin korang tak dapat maklumat yang benar daripada pendidikan kita zaman sekolah. Abang Long akan ceritakan dengan santai buat kalian. Okey, setuju? Mantap. Okey, pusing kamera lah ya. Nanti kau kata, ya Long cakap dengan siapa dengan ini, pusing kamera. Nampak? Mana? The hottest lengcai in Malaysia. Okey tak? Rambut Abang Long, rambut Abang Long. Abang punya dahi ni bekas pakai topi. Kalau pakai topi pagi Abang buka topi lah. Sorry lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambil buat live, Abang Long sambil baca komen korang lah ya. Dan Abang Long kena buat referen yang Abang Long dah tunjuk dalam grup Telegram. Kepada kawan-kawan yang belum masuk grup Telegram, ada beberapa maklumat yang Abang Long berikan hari ini. Okey, sebagai contoh ni sebahagian tu Abang Long forwardkan, sebahagian tu Abang Long kongsikan. Okey, kita ambil yang maklumat hari ni lah ya. Apa yang Abang Long kongsikan daripada Feel Free ni, dia tulis kat sini cara menghadapi cashless society. Dia ada kena-mengena dengan IDN. Pertamanya, situasi ini cuma jangkaan. Ini ditulis basis. Jangkaan saya berdasarkan perancangan BNM dan tangan-tangan yang berkaitan. Kedua, agenda ini akan disertai dengan vaksin pasport yang baru dan biometrik digital ID seperti yang mereka promosikan secara terbuka di negara luar. Kerajaan kita ni akan ikut apa yang disediakan oleh elit-elit penguasa di luar ya. Ketiganya, pelaksanaannya adalah berperingkat keempat. Ianya tidak akan berlaku dengan mengejut secara besar-besaran. Dia secara slow and steady dulu.
Macam negara China, Eropah dah cocok, kita belum lagi. Negara luar China, Eropah, India, seluruh dunia dah lockdown, kita belum lagi. Malaysia ni lambat, tapi kita akan lakukan benda yang sama. Kalau orang luar terjun lubang najis, kita akan ikut. Okay, Alun bacakan. Ini penulisan kawan-kawan Abang Long. Alun bacakan ya. Apabila menceritakan tentang cashless, tanpa tunai lah, kita mesti anggap, terima kasih bagi Ratu Bunian. Oh, Ratu Bunian bagi Alun Topi, terima kasih. Kita akan menganggap bahawa duit kertas akan dimansuhkan total. Jika tidak dimasukkan, istilah cashless society tidak wujud. Okey, sebab tu dia akan lakukan secara berperingkat-peringkat tanpa korang sedar. Korang dah duduk dalam sistem, korang dah masuk lubang, korang dah terperangkap, barulah semuanya akan digital total. Sekarang 2023-2024 adalah fasa-fasa awalnya. Ni Alung terangkan tentang IDN, Identity National dan IHR sedikit. Dia ada hubung kait semua yang kita akan kisahkan. Alung bacakan terus. Keadaan sekarang bukanlah cashless society kerana wang kertas masih ada dan kita ada pilihan sama ada mahu gunakan kemudahan online atau kertas. Sekarang ada lagi tak? Kita boleh beli barang, kita boleh pakai tunai, kita boleh pakai kad QR. Kalau ikut karakter digital yang terbaik, kita dah ada di zaman kita ni. Namun mereka akan sogok kita dengan satu teknologi khas di mana tunai tidak akan dilakukan. Bila akan ada beza sama ada orang yang biasa tunai, pakcik-pakcik niaga, orang-orang pasar, dan orang yang guna digital, akan ada pemisahan antara dua derjat manusia lah. B40 ni ialah yang mana ada handphone mahal, QR, RFID ke, dia akan mudah. Makcik-makcik ni yang internet pun tak gerti, nak login Maybank sendiri pun minta tolong anak. Yang kad cocok ATM pun tak ingat password. Jadi akan ada dua golongan yang akan berpecah. Satu disisihkan dengan teknologi, satu yang akan senang. Macam kita ni semua ni akan faham. Cumanya nanti, adakah IDN ataupun segala digital ataupun yang kita kenali dulu CBDC, Central Bank Digital Currency ini mengguna pakai mata wang apa? Adakah ringgit Malaysia kita masih kekal? Rupiah, baht, Thai baht, apa lagi? Negara-negara luar yang menggunakan mata wang masing-masing akan dimansuhkan ataupun menggunakan satu teknologi baru ataupun mata wang yang baru, ya. Ni Alung bacakan penulisan kawan Abang Long. Ada beberapa cara yang boleh berlaku. Yang pertama, duit kertas akan dipanggil balik oleh BNM dengan menawarkan pertukaran kepada wang digital. Sama ada secara nilai atau tawaran hadiah atau memberi tarikh luput kepada wang kertas atau memberi token-token ataupun macam kripto. Ini Alung tambah sikit. Yang kedua, duit kertas menjadi tidak bernilai melalui peristiwa hyperinflation. Ini kemahiran Abang Long. Dan kalau Abang Long dulu ada satu bisnes berkaitan dengan trading. Dia ada commodity, ada kripto, ada indices, ada futures, ada stock market. Jadi, adakah peristiwa hyperinflation? Hyperinflation ni bukan berlaku pada zaman kita. 80-an, 70-an, 20-an. 1800, 1700 dulu dah berlaku. Jatuh akan ada replacement. Jatuh akan ada replacement. Biasanya replacement itu berlaku pada golongan elit penyembah iblis yang mereka enakkan peperangan. Mereka inginkan segala tipu daya. Mereka ingin zalim. Mereka perlukan darah manusia. Mereka nak perang and then jatuh akan dibangunkan dia punya segmen teknologi mereka ikut situasi semasa. Macam zaman kita ni, petanda-petanda tu sangatlah dekat. Apa yang berlaku ke Palestin, dekat Israel tu, itu petanda. Kalau korang tak terbuka mata hati ni, Alung tak gertilah siapa lagi dah boleh buka mata hati kalian, ya. Melalui peristiwa hyperinflation atau menjadi tidak selamat melalui memegang duit palsu. Dia akan bagi tahu, oh ni duit dah palsu, sekarang kita kena alih ke digital. Oh, device palsu, dah tak boleh pakai device. Kau guna nenek kau punya, atuk kau punya, kau kena tanam sesuatu. Kau kena tepek stiker ataupun pakai tattoo, ataupun dahi kau nanti akan tulis lah digital code ke apa kan. Lato-lato ke telinga ke, kepala lutut kau semua akan kena masukkan satu benda. Dan teknologi zaman sekarang ni, kalau sekadar nano chip dekat celah kau punya tangan tu 60-an, 70-an dah ada. Zaman sekarang ni dia melalui benda yang nanoparticle. Teknologi dah makin maju ni, bukan zaman kita 90-an. Ini bukan zaman 2000, bukan 2010, ni 2023. Teknologi dah melangkau satu zaman. Kalau kita tengok filem-filem lebih maju, CGI pun lebih macam real. Jadi semakin dekat segala kesempurnaan teknologi, semakin dekat tentang kemunculan mesayah palsu.
Sebab Alun kena hurai penulisan ni dengan nada yang mudah kalian faham ya. Tidak selamat disebabkan duit palsu. Duit palsu lah, dia akan bagi beberapa momok-momok. Okey, ni duit palsu, kita nak cuba selaraskan digital, semua nak kena digital, nak elakkan duit palsu. Dah tentu pembawa wabak, dekat duit kita, pakcik tu korek hidung, kena kat duit ketang kau, bawa masuk, bagi kau beli, dia akan bawa cerita-cerita dongeng-dongeng tu lah. Mudah kena scam. Sekarang pun zaman kena scam kan. Asal tekan link, habis duit dalam akaun. Dah ada, sudah. Dan duduk dalam cyber attack pandemic. Dia duduk dalam kategori dulu wabak Wuhan, pandemic Wuhan, sekarang cyber attack pandemic. Sebab tu kerajaan kita nak segerakan digital ni. Seterusnya, di mana orang awam sudah tidak mahu menggunakan ringgit Malaysia dan beralih kepada mata wang digital jenis baru. Terutamanya budak-budak naap. Budak-budak baru naap. Orang-orang lama suka donate duit kertas. Contoh, kita nak sedekah duit ke masjid, nak masuk tabung. Lepas tu sekarang masjid dah tak payah tabung. Dia kata QR. QR ke siapa? Kalau QR ke tempat yang betul, nak beli siling masjid, lampu kipas masjid, tak apalah, QR tu ke siapa? Macam ada kes Aman Palestin. Dulu kita kan sumbang Aman Palestin, orang Palestin kan susah. Sekarang mereka terpalit dengan isu penyelewengan 70 juta. Jadi mereka pun berbalah yang geng Aman Palestin, mereka mendakwa SPRM zalim pada mereka, kerajaan zalim. SPRM kata mereka adalah golongan yang beli barangan mewah, ada jongkok emas, ada beg LV dan segalanya. Jadi benda-benda ni yang akan jadi sasaran. Jadi benda ni sedang berlaku pada zaman kita ya. Dan yang ketiga, melalui The Great Reset, di mana satu sahaja mata wang yang diperakui oleh seluruh dunia seperti SDR ataupun XRP. Ini ditulis oleh penulis. Sebab teknologi kripto ni banyak jenis, Bitcoin, Ethereum, dan ada panggil shitcoin, ALT coin ataupun alternative coin. Dia ada coin-coin tambahan, dia ada kertas putih dia disandarkan. Okey, teknologi ni hasilkan mining begini. Dia macam tu. Benda-benda yang orang kampung takkan faham. Macam kita ni mungkin boleh faham. Orang kampung, apa ke benda ni Long? Kita orang nak buat macam mana tu nanti digital? Pakai siku je lah pakcik QR nanti. Yang keempat, menjadikan semua peniaga menukar sistem payment kepada sistem online payment, yang mana secara tidak langsung tiada lagi transaksi tunai akan berlaku secara formal. Kalau nak pergi pasar malam, biasa kita beli tunai kan, ayam goreng, kepok lekor, murtabak kan, bagi RM2 dipulangkan 20 sen contoh. Akan datang tak ada cash, kita tak guna cash sebab kotor. Wabak pun dah merebak, QR. QR sekarang QR transfer guna device. Akan datang guna kepala lutut dengan engkau punya siku. Dia akan gunakan teknologi yang kita akan terfitnah. Okey, Alun bacakan kajian mereka. Apa masalah dengan sistem cashless? Yang pertama, tanpa internet, tiada transaksi formal akan berlaku. Okey, bayangkan semua Malaysia ni ada guna digital, QR, transfer. Tiba-tiba satu hari dia nak test dulu. Dalam tempoh 48 jam internet ataupun kabel dasar laut kena langgar dengan ikan jerung ke ikan paus, gigit kan, putus, internet tak ada. Engkau tengah bawa kereta, contoh kereta Tesla yang tanpa pemandu. Lepas tu kereta tu berhenti tengah jalan. Engkau nak buka pintu tak boleh, kau kena pecahkan cermin. Sebab apa? Kereta tanpa pemandu perlukan internet. Dia pula lalu dekat terowong menora ataupun terowong dekat genting sempah tu, sangkut kat tengah-tengah, dah menggelupur, kau nak keluar, gelap pula tu kan. Turun. Internet tak ada, satu Malaysia menggelupur. Tak payah nak TikTok live ni ataupun kau nak transaksi, nak keluarkan duit TikTok ke, meniaga online, mana-mana platform lah, nak buat ads pun tak boleh. Menggelupur. Tapi dia akan buat ujian percubaan. Sebab tu kategori manusia yang akan sakit otak nanti adalah kategori manusia yang akan gunakan segala sistem perangkap. Sebab tu dipanggil networking ataupun internet. Net adalah satu lelabah, sarang lelabah yang sangat rapuh. Dalam banyak-banyak haiwan, kalau dalam Quran ditulis Al-Ankabut, dalam banyak-banyak haiwan adalah haiwan yang paling rapuh sarangnya adalah labah-labah. Yang kita ikut jaringan website, website internet tu semua ada kena-mengena dengan jaringan. Dan jaringan ini kalau putus musnah, jam kering, orang jadi zombie. Bukan jadi zombie, mental. Duit aku 20 juta dalam akaun, macam mana ni menggelupur, baru 2 hari. Lepas tu dia buka balik, kita lega. Engkau semua dah terperangkap. Tapi tak apalah, Alun ceritakan.
Yang kedua, apa alasan dan masalah dengan sistem cashless? Yang kedua, cash scam, e-wallet lambat dikesan. Makcik kita baru nak kenal QR, baru ada nombor akaun, baru nak transfer. Dalam akaun ada 30,000. Tersalah tekan link, hilang semua. Pakcik, tak apalah pakcik, kita dah lalui dan kita akan lalui. Yang ketiga, akaun anda akan disekat tanpa notis. Okey, disebabkan IDN ni diberi peruntukan 80 juta oleh MyMos, salah satu penyelenggara dalam digital lah. Dan PM10 kita sangat tergesa-gesa gila, macam dah tak ada hari lain dah. Memang kena segera sebelum 2024. Digital ni akan dilakukan terutamanya government servant ataupun yang duduk dalam sistem kerajaan lah. Bagus, tapi akan banyak sisi negatif. Ni ada salah satu, akaun anda boleh disekat tanpa notis. Contoh, ada kes masalah buat hate speech buat fake news TikTok tentang Palestin je kalau kita lawan arus macam Abang Long ni, akaun Abang Long ada RM30.5 RM30.5 hilang, kosong. Aku ketawa je lah, tak apalah, aku berniaga tepi jalan. Macam korang 30.5 juta padan muka kau, siapa suka simpan banyak-banyak. Tak adalah kata korang tak boleh menyimpan, tapi kena bijak lah. Zaman perangkap ni, inilah dia tulis kat sini semua pembelian anda akan direkod. Contoh, kita pergi beli dekat platform warna oren ataupun dekat TikTok, macam-macam niaga, spender, baju bandel, ubat herba, semua akan direkod dan dikontrol. Oh, ni nama Abang Long Mozak ni, oh, dia suka beli ni, dia suka beli ni. Engkau suka beli baju kelawar, tudung, tudung apa nama, Rafidah, Fatimah, Rafiah, semua kau beli nama-nama tudung kan. Semua dia tahu dan dia akan tahu korang punya behavior. Dalam situasi internet sekarang ni, kita tekan je, dia akan tahu kita punya behavior. Asal scroll muka sama je. Kalau minat mancing je, minat trading je, minat ceramah. Kalau tertekan orang berjoget scroll orang joget, scroll orang telanjang, macam tu lah. Dan dia akan tengok kita punya minat menulis. Kita tulis kat Google, segala platform akan sama, akan keluar benda sama. Benda-benda ni akan, itulah nama dia, dikawal kita. Maka berbahagialah yang tak ada kena-mengena dalam sistem petenah sekarang ni. Seterusnya, semua manusia perlu kepada peranti elektronik. Okey, macam Abang Long pun dah ada 2-3 handphone. Anak Abang Long, isteri, family, keluarga, semua akan ada handphone. Handphone ni kalau guna untuk kebaikan, untuk menyampaikan kebenaran, korang akan dapat manfaat. Tapi handphone juga boleh merosakkan, terutamanya anak-anak kita Dan yang terakhir adalah agenda total control. Ini adalah plan mereka untuk kontrol kita. Sebab dekat handphone ni, walaupun kita tutup GPS ataupun kita tutup maps kita, dia akan tahu engkau duduk mana, dalam semak, dalam hutan. Terutamanya kalau pakai yang Apple. Yang lu pakai ni manggis. Yang Apple lagilah tahu. Padam, bateri padam, dia akan tahu location. Ada guna satelit ke, ada guna macam-macam. Sebab itulah tujuan mereka. Dan katalah, okey, aku nak elak daripada kena pantau akan datang, aku cempak ni, handphone keluar. Dalam badan kita perlu dimasukkan sesuatu receiver bagi tujuan pemantauan. Sebab tu dia nak cocok kau banyak-banyak kali. Tapi orang tak percaya ni, kata ni pala tahulah konspirasi. Tak konspirasi. Benda ni dah dikaji, memang ada nanopartikel punya teknologi. Sebab tu dia keluar daripada 3, Yahudi, Nasara, Komunis, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. Mereka adalah saintis-saintis yang duduk dalam sistem ketenteraan. Mereka kaji bagaimana nak kawal manusia. Dan mereka kaji, tak boleh kawal, dia akan depopulate manusia dengan fitnah. Ada yang kena zalim, ada yang sakit, ada yang kena kanser. Cepat mati, cepat lagi senang. Okey, Abang bacakan sedikit, panjang. Apa maksud total control? Ianya adalah satu bentuk kawalan penuh terhadap apa jua tindak tanduk anda. Penguasa bila-bila masa saja boleh mengarahkan anda untuk melakukan apa saja mengikut telunjuk penguasa yang mengikut jalur penyembah iblis lah Kita harapkan pemimpin kita ni dapat ada iman. Ingat, kalau tersalah langkah, rakyat tak setuju, rakyat kena zalim, ingat azab Allah Ta'ala maha pedih. Seterusnya, jika enggan, akaun anda boleh dibekukan serta-merta dan anda secara automatik menjadi papa kedana. Itu realiti yang akan berlaku kepada golongan-golongan kiri lah. Golongan-golongan yang takkan ikut sistem. Tapi golongan yang beratur, yang tadah, yang tepek stiker, yang masuk nano chip ke apa kan, mereka akan disenangkan. Tapi ingat, kalau
Korang duduk seperti itu, anggap diri kalian seperti kambing, sipel ataupun tenuk yang ditindik telinga dan hidung. Korang akan dikawal sampai korang mati. Terus, apa contoh arahan penguasa? Ni kajian penulis, Alun bacakan. Penguasa boleh meletakkan apa sahaja syarat yang tidak masuk akal, seperti mengarahkan anda mengambil booster dos yang ke-6 yang tidak diwajibkan. Cuma penguasa akan membuat transaksi anda menjadi sangat lembab atau terhad kepada RM1, RM2, RM1 sehari saja. Contoh, kau tak nak ambil sistem boleh, tapi kau ada limitation. Kalau orang lain boleh transfer 10, 20, 30, 100 ribu sehari, kau 200 je sehari. Untuk kau makan sudah. Macam itulah dia punya bahasanya. Perlu diingat tiada paksaan yang berlaku di situ, cuma line anda sahaja yang menjadi lembab secara kebetulan. Sebab control the system ni boleh buat sebahagian pihak yang ikut sistem tu laju internet, laju transaksi. Kita ni lagging, loading, lag. Macam itulah. Macam abang long ni kalau live tu, dia ada sekatan tertentu. Dia kalau cecah 2-3 ribu, dia drop balik. Ada macam tu. Sebab muka abang long ni terlalu kacak untuk bertahan lama dekat TikTok. Seterusnya, arahan-arahan lain seperti menaik taraf digital ID anda kepada sistem biometrik yang juga boleh dibuat. Sekarang guna apa nama IC biru, apa lesen, tunjuk polis, JPJ. Lepas ni mana handphone, mana digital ID kau? Kita ni kadang-kadang yang dalam handphone TikTok dengan WhatsApp, Telegram je. Yang tu tak ada pakcik. Awak keluar, kereta awak ni kajian ambil. Handphone awak mari sini. Padan muka kau. Tak apalah. Nanti kau faham lah aku cerita. Hari ni nampak gua-gua akan datang, dia akan jadi. Kalau kerajaan kita tak Kalau kerajaan kita tak sedar ke diri. Seterusnya, mengarahkan anda mencacah tatu halal kerana darurat. Dulu mereka muzakarah dalam masjid. Mereka kata vaksin cuci, vaksin halal, itulah macam-macam dia punya dalil. Tapi hari ni pembuktian membuktikan 1000 jenis penyakit. Ada HIV, ada TB, ada virus tenuk daripada khinzir dan anjing. Sedih kan? Yang kaji pula ni pakar luar negara. Pakar Malaysia mana? Ada tapi tak boleh nak cakap. Cakap hilang doktor, hilang profesor, hilang klinik. Dah berlaku, sudah. Tak apalah. Hari ni pembuktiannya telah berlaku. Abang long nak rakyat Malaysia sedar. Halal kerana darurat. Okey, dah halal kerana darurat. Walaupun tatu tu daripada lendir tenuk ataupun hidung balik bayar, tepek stiker. Kalau boleh cabut, okey. Kalau stiker tu tanam dalam kau punya daging, lepas tu macam tatu, kemudian ini caranya untuk kontrol korang semua. Abang long harap orang Melayu Islam ada iman takkan ambil. Do or die, you guys jangan ambil. Ni lu bacakan awal-awal. Halal kerana darurat berupa bentuk QR code ataupun kod-kod tertentu. Dia sikit je, tak payah besar. Tatu dan dipanggil Luciferase. Nanti korang tulis dekat Google, Luciferase ID telah dilakukan beberapa kajian dekat Eropah, Amerika, dan kita nanti akan ikut. Okey. Berupa bentuk QR code menggunakan electromagnetic ink juga boleh berlaku. Menentukan apa yang boleh beli dan apa yang anda tidak boleh beli. Meletakkan expired date kepada duit anda, duit digital. Ada expired date, okey tak guna ni, hilang semua. Padan muka kau. Kita pula demam dedah. Orang bagi duit untuk 1 minggu, kita demam 2 minggu. Dah tak boleh guna. Macam itulah. Menentukan apa yang anda boleh beli dan menentukan expired date kepada duit anda sekarang telah berlaku, iaitu hanya dos yang lengkap sahaja tahan selama 6 bulan. Sebagai contoh, ambil dos baru tahan. Tak ambil dos, ada expired date 2 hari, 3 hari, padan muka kau. Menasihati anda untuk tunduk, sujud, taat pada ketua penguasa yang ditulis kat sini, Khatib Dak Handsome, yang boleh menjadi satu bentuk kaunseling bukan paksaan. Ni penulis dulu lah, lu baca dah. Apa yang anda boleh buat untuk memilih menjadi kolot atau menolak kemajuan yang sangat hebat ini? Jawapan ringkasnya adalah keluar daripada sistem. Okey, banyaklah. Sebenarnya penulisan ni banyak ditulis bagaimana putuskan segala rantaian riba. Jangan buat pinjaman, jangan buat kad kredit, jangan amalkan riba. Bertaubatlah kita. Kita ni semua duduk dalam sistem. Walaupun kita beli kereta, rumah dalam pembiayaan, tapi cukuplah sekadar itu. Nanti akan ada penawaran rumah rahmah, kereta rahmah. Korang kena belajar keluar daripada sistem riba. Riba ni banyak jenis ya.
Seterusnya, buat persiapan, jangan bergantung kepada sistem dan asingkan diri. Dalam bahasa Arab dipanggil ghurabah. Seterusnya, kurangkan pergantungan anda kepada sistem dengan mengamalkan cara hidup kemampanan sendiri. Cukuplah apa yang ada yang kau boleh beli, survive ya. Kalau kau nak makan KFC, McDonald, yang makan-makan fast food ni, berhentilah ya. Kurangkan risiko anda berada dalam sistem. Duit anda adalah kuasa beli anda. Gunakan sekarang supaya nilai itu dapat dilindungi. Prepping lah sekarang lah ya. Beli sikit-sikit. Orang kata, Long, apa benda lah Long simpan air mineral, apa benda Long prepping beras semua ni, semuanya ada. Yelah, engkau mungkin tak nampak apa yang kami faham. Mungkin kita belum faham tentang situasi yang bakal terlaku akan datang. 3 tahun kemarau yang Nabi Muhammad maksudkan belum terjadi, tapi ia wajib terjadi. Bila kita tak tahu, cuma kita dah nampak apa plan orang-orang zalim ni. Mata hati kita tak boleh menipu. Kita akan nampak satu-satu. Okey, ditulis kat sini 2 perkataan terakhir. Sebagai contoh, saya keluarkan 90% ataupun tinggalkan baki cukup-cukup untuk bayar bil dan komitmen yang lain. Kalau kita ada RM190 tu, cairkanlah RM10 yang dalam akaun kita tu untuk tujuan nak transfer ke, nak QR ke, nak buat belian. Ialah kadang-kadang ada kedai yang hanya QR saja kan. Jadi ini dikaji oleh penulis. 60% tukar kepada barangan makanan, 20% kepada tools ataupun barang-barang keperluan, ataupun barang-barang macam spana, screwdriver, benda-benda untuk survival nanti, lighter, mancis, pemetik api, lilin, beli-beli. 15% tukar kepada dinar dan dirham. Ni bagus cadangan ni. 5% pegang duit tunai untuk kecemasan. Nak bagi faham, 60% barangan makanan. Dalam satu RM60 tu beli barang makan. 20% RM20 tu belilah barang-barang untuk survive. 15% tukar kepada dinar dirham. RM15 tu belilah dinar dirham 1 gram 2 gram. Beli pelan-pelan. Mungkin mahal hari ni, tapi kalau kumpul, Abang Long rasa bukan duit korang hanya 100, mungkin ada banyak. Jadi ini pecahan persentage yang dicadangkan. Dan 5% pegang duit tunai. RM5 simpan dalam kocek. Itu kalau daripada nilai 100. Kalau kau ada 1,000, kau nilaikan dengan persentage. Ada 10,000, 100,000, 1 juta, kau tulislah. Kau bukan tak kerti matematik lah ya. Okey, untuk tools pula boleh diperincikan kepada yang berikut. Tools untuk bugs out bags. Kita ada persiapan kalau apa-apa emergency, kita pakai dan kita pergi tempat yang lebih selamat. Benda ni bukan menakutkan kalian. Kita kena sedia. Prepping ni bersedia mental, physical, ilmu dan kerohanian. Gabungkan empat-empat ni, InsyaAllah you guys survive. Tools untuk berkebun, bertukang. Ni dituliskan ni solar power backup, ataupun ada charger solar ke, kau gunalah. Ataupun kau orang pandai buat rotor lalu air ke, bergerak elektrik untuk charge handphone, gunakanlah. Alung rasa korang sekarang ni boleh tengok YouTube, kau boleh belajarlah. Lama-lama kau faham. Ditulis kat sini pump air manual, buku-buku agama. Itu bagus. Quran jangan tinggal. Survival, pengetahuan am dan apa juga yang berfaedah. Kita sedang dikepung oleh sistem yang mahu mengawal semua aspek kehidupan. Beza dia di sini sama ada nampak ataupun tidak. Ada yang terbuka mata hati, ada yang ini semua pala tahu. Kau duduk, kau pilih 2 je. Akan ada golongan yang akan sokong kedustaan, si mata satu, geng masayah palsu. Akan ada sokong kebenaran. Kau 2 je pilihan dalam hidup ni. Okey, Alung dah masuk sentuh IDN, dah settle sedikit. Kalau nak cerita sampai esok tak habis. Dan Alung masuk satu lagi, International Health Regulation. Tinggal 2 hari lagi sebelum kerajaan kita perlu batalkan. Abang Long merayu sungguh-sungguh kepada pemimpin kita. Abang Long dengan kawan-kawan, Abang Zul Hassan, NGO, dah berusaha. Kami pergi ke Masjid Negara 2 kali. 11 hari bulan 11 hari tu, dan 25 hari bulan 11 hari tu. Pergi Masjid Negara buat apa? Konsert, Coldplay, buat joget dalam masjid. Solat hajat. Kita bermunajat pada Allah agar Allah selamatkan kita, saudara kita kat Palestin, dan Allah selamatkan leluhur-leluhur yang ada di alam Melayu ini agar dijauhkan daripada kena zalim. Diceritakan kepada kami bahawa amendment 64 muka surat IHR itu diubah beberapa klauza amendment. Daripada CA Plus dan IHR 2005 ada 8 amendment yang diubah. Yang paling mustahak, mereka ubah sisi kemanusiaan. Tiada lagi kemanusiaan. Korang akan dikontrol, korang akan jadi sasaran. Korang tak ikut, korang kena tangkap, korang kena denda, kena rotan, kena penjara. Kalau zaman COVID-19 dulu, mungkin ada pihak yang berjuang macam Abang Long melawan arus. Itu pun diberi amaran akan dikenakan denda 50,000 atau penjara.
Abang Long tetap jalan sampai hilanglah Long punya YouTube, Facebook. Kenapa ketika itu mereka berjanji mereka tidak tepat? Mereka janji depan TV seluruh rakyat Malaysia dengan yakinnya, andai kata setelah dos lindung diri, lindung keluarga, kerajaan akan berikan pampasan kepada individu yang terkena after effect i5. Terima kasih Ratu Bunian bagi gift. Mereka janji kepada rakyat, mereka berjanji, bekas menteri ke, orang-orang lama dulu yang memimpin negara kita, mereka janji kalau sakit dapat 50,000. Hari ni ada ribuan kes dekat PATV, Pusat Aduan Terkesan Vaksin. Ada puluh ribu kes yang kena side effect. Paling tinggi pun yang pernah diceritakan diberi government dengan pembuktian setelah cocok 2,500. Mana 50,000 yang kalian janji? Itu zaman sebelum IHR. Abang Long nasihat kepada kalian, kalau IHR ini dibuktamatkan, dia 10 kali ganda lebih dahsyat daripada apa yang pernah kita sama-sama lalui. Zaman lockdown, zaman kena paksa, zaman masjid kena kosong, zaman jarak solat kena renggangkan. Itu tanda kita kena zalim. Orang penduduk yang jadi sasaran sekolah agama, mak tafiz, golongan tabligh, masjid surau, orang agama jadi sasaran. Orang susah-susah, orang felda, orang fekra, orang duduk flat, mentarikot, kena lockdown, kena pagar, kena kawat polis askar jaga. Dekat jalan duta orang kaya-kaya, dekat apartmen mewah, dekat tempat rumah menteri, dekat government sebab mana ada lockdown? Sebab situ tak ada wabak. Wabak tu suci hanya kena pada orang tafiz, orang agama je. Orang awam dekat konsert, stadium semua tak ada COVID masa tu. Itu tanda mereka berdusta. Andai kata ada kematian, kerajaan janji akan diberikan dana 500,000 tak silap, ataupun 50,000 ke 50,000, lebih kurang lah. Ada sesiapa yang telah pergi keluarganya dapat pampasan yang dijanjikan dulu. Itu tanda kalau pemimpin kita berbicara, majoriti mereka akan berdusta. Sekarang kita tunggu 2 hari lagi untuk pemimpin kita batalkan segera amendment zalim ini segera. Tinggal 2 hari lagi. Mungkin sebagian kita ni, IHR tu okey je, tak ada apalah ni, kau ni palatau lah, kau lebih-lebih lalu. Abang Long adalah individu yang faham tentang eskatologi dan ilmu fitan. Ilmu fitnah akhir zaman ni sangatlah dekat. Memang hanya 2 je golongan yang tinggal. Golongan yang menyokong kebenaran dan golongan yang menyokong kebatilan. Sebagai contoh, ini sebagai analogi masa ketika konsert Coldplay dengan kami punya pertemuan untuk solat hajat dekat Masjid Negara. Abang Long tak buat dekat masjid ataupun surau kau punya kampung. Kita buat dekat Masjid Negara, menjadi tanda sebagai seluruh rakyat Malaysia kita bersolidariti untuk selamatkan nyawa kita, doakan saudara kita solat hajat. Apa beza solat hajat kami dengan konsert dekat Stadium Bukit Jalil? Macam langit dengan bumi, bang. Abang Long tak adalah kata kita ni orang baik-baik, Abang Long orang nakal-nakal, orang yang sebenarnya tak layak pun untuk berhujah. Tapi Abang Long hanya ada keberanian untuk menceritakan sesuatu yang Abang Long pernah dikisahkan oleh ulama kita, oleh doktor-doktor yang murni, oleh orang-orang yang banyak dihilangkan dalam dunia sosial ni. Abang Long pun TikTok lama pun dah hilang dah. Jadi bang, abang boleh pilih sama ada nak duduk dalam konsert sebagai itulah contoh. Dalam konsert tu, adakah kalian itu menunaikan hak seperti mana yang dipesan baginda mulia Nabi Muhammad? Kalaulah dia hadir pada zaman kita ni, dia berhadapan dengan kita ni, kita tak terkeluar, tak tercakap apa jawapan kita nanti? Apa yang kalian lakukan? Barang siapa yang faham tentang situasi sekarang ni, korang kan takut sebenarnya. Tapi orang kata, alah okey lah Long, teknologi dah moden, semua dah dimudahkan. Iya, tapi berapa ramai nanti yang kena zalim? Dulu bila saudara kita terkhilaf, beratur, and then kemudian setelah ambil dos booster ke apa, 2-3 hari dia orang baring, dia kena sakit, kena kanser. Abang Long nak tengok siapa yang promote dekat masjid dulu dos ini, mana promote dekat TV, dekat video, dokumentari, mana mereka-mereka ni, ada tak mereka ziarah? Mereka promote orang sakit, ada tak mereka ziarah? Aku yang tak ambil ni, aku ziarah seorang-seorang, aku jenguk pakcik, kenapa pakcik macam ni? Nak aku dah kena beratur, kalau tak ambil nanti bos tak bagi gaji, nanti bos tak bagi pangkat, tak bagi bonus, tak dapat bonus raya, tak boleh pergi luar negara. Yalah pakcik, apakan daya lah. Tak apalah cik,
Macam ni, cik cuba ikhtiar, kita rawat diri lah ya. Ada kerajaan bagi pampasan? Tak ada siapa pun jenguk. Mana dulu yang promote, mana ustazah yang promote dulu? Ada jenguk pakcik-pakcik kita yang sakit. Ini Abang Long nasihat buat diri Abang Long dan seluruh keluarga dekat Malaysia. Setiap keluarga kita akan ada individu keluarga, adik-beradik, saudara mara yang akan kena kanser, akan kena penyakit pelik-pelik. Ada yang dapat HIV walaupun tak pernah sentuh dadah, tak pernah sentuh perempuan, tiba-tiba dapat penyakit HIV pelik-pelik. Itu tanda dah petenah. Dari mana datang tu? Tu nak tanya persoalannya. Along tak nak dengar orang cakap ni vaksin suci tu bohong belaka. Itu mana orang nak jenguk tu? Tu salah satu daripada keluarga kami. Mungkin keluarga kalian pun sama. Ini realiti. Tapi kita punya manusia yang hati hitam tu betul-betul ignore. Oh, ni bukan sebab cok tu, ni sebab jantung lah, ni sebab makan magapu. Dia salahkan benda lain. Yang tu suci. Itu jadi masalahnya. Okey, kita semua dah pernah lalui zaman lockdown, PKP, PKPD, cocok, pemaksaan tak boleh keluar, terperangkap. Dan nanti kalau IHR ini dimuktamadkan, kau akan lalui 10 kali ganda kedahsyatan, kegetiran dalam kondisi kau rasa macam okey. Dalam fitnah sekarang, makin kau rasa nyaman, okey, aman tu, lagilah bahaya. Lebih baik nampak gegasi lah. Lebih baik kau nampak cocok tu ada hantu lah daripada kau nampak nyamannya. Itu hati-hati. Itulah fitnahnya. Syaitan iblis tak nampak kan? Tapi kedahsyatan bisikannya dahsyat. Abang Long cuba dengan sedaya mampu untuk sedarkan kalian situasi yang berlaku sekarang. Rakyat Malaysia kita belum faham tentang International Health Regulation. Ada 8 amendment yang diubah. Majoriti ubah tu untuk kontrol kita jadi bukan manusia. Mereka nak ubah kita agar ikut segala air najis yang akan masuk. Kalau tak ada air najis pun dia akan bagi ubatan. Dia akan bagi protokol baru. Dia akan hilangkan segala penawar yang ada kita boleh dapat sekarang. Kalau bekam darah nanti kita nak tengok adakah bekam darah akan dibenarkan, ataupun dia kata oh tak boleh, ini melibatkan darah, tak boleh. Hanya daripada lembaga tongkat dan ular saja punya kaedah dibenarkan. Benda tu nampak macam cerita-cerita dongeng macam konspirasi. Ia akan berlaku. Cuma Abang Long harap pemimpin kita ni, engkau nak sokong lembaga tongkat dan ular, engkau punya pasal. Tapi jangan hilangkan orang yang jual madu. Jangan hilangkan orang yang jual herba, homopati, jual ginseng, jangan. Buat seperti mana sekarang. Yang mana nak ambil cocok sampai 100 cocok, pergi mati sama dia. Siapa yang tak ambil berserah, yang tak memang tak ingin langsung, maka kau jangan paksa mereka. Yang Abang Long khawatirkan, keadaan International Health Regulation ni, dia punya blueprint ataupun dia punya contoh-contohnya sedang berlaku dekat negara China. Ada beberapa daerah dekat negara China yang sampai hari ini masih kena lockdown. Masih kena pecah rumah, cari individu yang tak ambil dos dulu. Dia akan buru macam buru penjenayah sampai sekarang. Dan mereka buru di kawasan-kawasan terutamanya majoriti orang Islam. Penduduk China ada berbilion. Penduduk umat Islam dekat China dia sama macam penduduk rakyat Malaysia. Kerajaan mereka kerajaan komunis. Ingat tak dulu sebelum Wuhan punya wabak, kerajaan China komunis mereka zalim pada rakyat mereka sendiri, terutamanya satu golongan kecil dinamakan golongan Uyghur. Ingat tak? Dan ada satu kem tahanan penjara yang antara yang terbesar di dunia. Ada 1 juta individu Uyghur yang duduk dalam tu. Mereka di brainwash, mereka dikontrol, masjid-masjid mereka, kampung mereka diubah. Ada sebahagian tu jadi muzium, ada sebahagian tu jadi pasar, ada sebahagian tu masjid surau, musola mereka jadi tempat potong daging balik bayar. Sedih. Itu kejadian yang sedang berlaku. Kita tak nak ia berlaku kat tempat kita. Abang Long harap korang sedar, kalau berlaku dekat sana, masih di lockdown, masih di separate, rumah penduduk mereka dipecahkan satu-satu. Kalau tak ikut sistem, kalau tak ikut IDN, kalau tak ikut segala-galanya, Malaysia ni macam akan ikut je. Dia akan ikut juga. Sebab tu Abang Long mendoakan agar pemimpin kita ataupun frontliner kita, terutamanya tentera, polis, mereka akan Allah Ta'ala sedarkan, insya-Allah. Belum masih ada harapan. Sebab kalian polis, tentera akan diberi beberapa dana tambahan bonus untuk tujuan zalim pada rakyat sendiri. Andai kata kalian terimalah tawaran rasuah sebegitu, anda panggil rasuah sebegitu, untuk zalim pada rakyat ni. Depan Abang Long ni ada 1,000-2,000 orang yang menonton, agar kalian berlepas diri. Tak ambil pun tak apalah, cukuplah gaji korang ada. Yang aku nak buat, aku nak mempertahankan rakyat tanah air tercinta daripada kena zalim. Kalau
diberikan ganjaran. Okey, gaji abang 5,000, 10,000. Lieutenant ke 30,000 lah. Lepas tu korang akan dapat triple kalau jadi komandan untuk pergi ke tempat sasaran. Okey, kawasan kampung ni banyak orang tak cocok, maka askar dan polis kalian diberikan ganjaran 3 kali ganda. Abang Long nasihat awal-awal, jangan ambil. Ambil. Kerana tanda tangan setuju, ingat azab Allah Ta'ala maha pedih dengan doa orang teraniaya nanti. Ini pengalaman ni berlaku dekat China. Ia akan berlaku kat tempat kita. Semua Abang Long nak sedarkan, terutamanya frontliner kita, polis pun saudara kita, adik-beradik kita, tentera, jururawat, doktor, polis bomba, JPA, semua saudara kita. Dan kerajaan kita ni kalau dengar apa yang mereka ucap dekat luar negara, mereka akan ikut dan diutamakan frontliner, orang-orang tua. Kenapa dia bagi macam tu? Itulah sasaran mereka, agar kalau apa-apa berlaku dekat negara kita, frontliner dulu sakit, hari ni misi-misi, hari-hari meninggal muda-muda. Polis bomba pun sama, doktor, guru pun sama. Kesian kita tengok. Tapi ramai yang tak faham, sebenarnya ia berlaku atas kita yang beratur dulu. Sebab tu Alun nasihat kepada rakyat Malaysia, kita sebenarnya ada peluang untuk korang keluarkan benda-benda yang tak patut dalam badan. Korang ada ruang untuk bekam darah, cari ubat, cari penawar. InsyaAllah korang boleh survive. Korang boleh jadi diri kalian sebelum beratur. InsyaAllah. Abang sangat yakin. Walaupun ada beberapa doktor bagi tahu dah masuk mRNA ke benda-benda yang zalim dalam badan tu, agak sukar sebab dia dah bercampur dengan kita punya DNA. Tapi Abang yakin Allah Ta'ala yang memberi sembuh. Ingat, walaupun segala kemustahilan, ingat Allah Ta'ala yang memberi sembuh. Abang Long nak seluruh rakyat Malaysia kita sihat, ibu ayah kita sihat, adik-beradik kita sihat. Kalau nanti tempat kita kena zalim, siapa lagi nak mempertahankan tanah tumpah darah kita? Kita nak harapkan orang luar hina kita. Orang luar kata kita malas. Orang luar kata ni Melayu ni bodoh. Siapa lagi nak jaga tempat kita kecuali leluhur kita? Sebab tu Abang Long pun nasihat kepada saudara Abang Long, sahabat-sahabat Abang Long yang bukan beragama Islam dan bukan berbangsa Melayu. Kita duduk sejak kecil dalam rukun aman damai. Kita faham kalau ada anak Cina, India yang kena zalim, kami orang Melayu akan bela kalian. Kalau ada anak orang Melayu yang kena zalim, kalian juga akan bela anak-anak kami. Ingat abang kakak, Malaysia ni Allah Ta'ala takdirkan untuk kita sama-sama satu hati. Korang pergilah kat mana-mana dekat dunia, negara yang paling tidak resis di muka bumi memang kat kita. Ke tempat lain, kalau ada bangsa selain tu, kita akan ada segmen apartheid. Ni dibezakan, oh ni golongan yang tak sesuai. Ini tempat kita orang, bukan tempat korang. Terutamanya orang Yahudi memanglah, oh orang lain punya tanah pun dia rembat. Jadi tempat kita ni, Abang Long tak nak benda-benda yang melampau batas berlaku. Abang Long faham, dalam hati kita ni, kalau diberi izin untuk berjuang dekat Palestin, insya-Allah pemuda lelaki, terutamanya orang Melayu Islam, orang agama yang ada iman akan pergi. Cumanya kita ni disekat dengan pelbagai cara lah. Abang Long nasihat kepada kerajaan Malaysia, ingat dulu kita pernah lakukan satu kesilapan. Kerajaan melakukan satu kesilapan. Kesilapan ini satu Malaysia tahu. Ingat tak dulu sebelum wabak Wuhan menyebar kat Malaysia, kena zalim seluruh rakyat Malaysia, ada 3 individu warga negara China yang hadir tempat kita pada awalnya negatif, kemudiannya cek suhu, cek ni ada COVID-19 positif. Sepatutnya kerajaan pada ketika itu hantar mereka pulang negara mereka, bukan hantar dia ke Sungai Buloh untuk uji. Kalau korang tak nampak permainan kezaliman mereka tu, maksudnya kita ni dah memang hitam hati. Baik, ada beberapa tawaran oleh kerajaan Malaysia yang Abang Long tak setuju, dan dibenarkan warga negara India dan China visa diberikan 30 hari untuk timbal balas kepada kerajaan China berikan warga negara Malaysia 15 hari visa. Faham tak? Nak pergi luar negara kena ada visa. Kalau kita faham tentang pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu, Nabi bagi tahu kalau tempat ada wabak, kalian jangan masuk. Kalau kalian duduk kat tempat wabak, kalian jangan keluar pergi tempat lain. Nabi Muhammad dah bagi satu cara untuk mengelakkan kita daripada kena fitnah. Faham? You guys faham tak apa benda Abang Long cakap yang paling simple, basic saja? IHR ni tinggal 2 hari untuk dimuktamadkan kalau kerajaan kita tak batalkan. Tinggal 2 hari. Yang ini 28, 29, 30, 1 Disember. Maksudnya kalau tak ada bantahan daripada Malaysia, akan diteruskan.
Dan dengan tergesa-gesanya PM10 kita ni tawarkan untuk IDN dengan diberi peruntukan 80 juta. Dengan tergesa-gesanya juga kita berikan timbal balas untuk berbilion penduduk China 30 hari datang Malaysia. Rakyat China ni bukan bangsa Cina, rakyat China yang masuk seludup, yang dulu ingat tak KLIA 2 yang tiba-tiba hilang internet, hilang elektrik tu. Ada jutaan warga negara China yang tak boleh gerti bahasa Melayu, yang bukan orang sini, yang menggelupur sini sana tak tentu hala, yang apa dia punya perancangan kita tak tahu, tak boleh keluar macam mana. Adakah mereka perisik? Adakah mereka tentera elit? Sebab tu Abang Long betul-betul mengharapkan kita punya unit-unit khas yang paling tinggi lah, yang paling intelek di kalangan kita, yang macam-macam memiliki kemahiran ilmu. Korang buru golongan-golongan ni, tangkap, pulangkan negara masing-masing. Bukan ajak lagi. Bila masuklah keturunan-keturunan dari sana membawa wabak. Ni bukan resis, membawa wabak. Tempat sana tengah wabak, dia orang tengah lockdown. Tapi kenapa kerajaan benarkan? Ingat, kalau negara pembawa wabak dan kemudian yang duduk dalam Malaysia yang tak keluar, dan kemudian ada IDN, dan dah tak ada kad-kad lagi, diberikan sesiapa saja boleh dapat IC biru warga negara Malaysia. Kita pun dah tak kenal. Ni orang Malaysia ke orang mana? Faham kat situ ya? Boleh faham ya? Kalau faham, Abang Long sebenarnya tak setuju. Sebab sepatutnya kita buat seperti biasa. Okey, visa terkawal kepada yang sihat. Ini visa diberikan kepada semualah, 30 hari. Nak buat apa lama-lama kat tempat kita ni? Kalau kita nak pergi umrah, haji pun kena visa Saudi. Okey, dia punya alasan, okey, nak meningkatkan pelancongan. Mungkin hujung-hujung tahun ni ada jualan percuma ke, jualan-jualan apa nama tanpa cukai kat Malaysia, ataupun nak bersiar berlibur kat Malaysia. Malaysia ni tengah musim monsun hujan. Kemaman tengah hujan ni. Jadi kalau dulu 3 individu menyebabkan kita seluruhnya kena zalim, kena COVID, kena lockdown, ada yang kena masuk kuarantin. Cek cocok hidung, ni COVID-19 kena kuarantin beribu. Sebab 3 orang tu, kalau dulu dapat lock awal-awal tu, tak ada, tempat kita tak akan kena. Kenapa? Ada negara seperti negara Vietnam, mereka terus lockdown total, tak ada banyak kes dah. Sampai kita ni berpuluh ribu kes. Nanti kalau dibenarkan gerombolan mereka yang besar, mereka sangat ramai. Pelancong saja boleh haji lebih banyak daripada rakyat Malaysia sendiri. Tempat mereka 2 bilion dah. Tengok Malaysia 30 juta. Satu daerah negara China pun ada 60 juta. Satu daerah datang penuh kita lah. Pandai-pandailah korang fikir masa-masa depan lah ya. Okay, lu baca-baca komen lah ya. Adakah menteri-menteri kita dengar luahan ni, rakyat ni belum? Dia orang dengar, dia orang tahu, tapi dia orang ignore. Sombong. Kesombongan pemimpin kita yang dilantik, yang di-Pertuan Agong lantik sebab dah tak ada simple majority. Kerajaan pada sebelum dilantik PM10 ni, dia macam balance, dia nak melompat sini sana kan. Agong terpaksa pilih PM10 jadi kerajaan perpaduan. Yang dipilih yang Tuan Agong, bukan kerajaan yang menang pilihan raya majority. Tapi dengan harapan agar Malaysia ni lebih baik, lebih lega, beras terkawal, beras pun mahal, minyak pun tak turun kan. Tapi banyak pemimpin yang dilantik tu menyakitkan hati rakyat dengan kata-kata mereka, dengan sombongnya mereka. Dulu sebelum kalian jadi YB, sebelum menang pilihan raya, korang orang yang paling zuhud lah kalau datang kampung. Pakcik salam, doakan saya menang. Aku kalau tahu tu engkau nak menang, aku sikukan kepala engkau. Tapi bila dah jadi menteri, dengan sombongnya, tak ikut ni, itulah arahan. Macam kita ni kambing dia buatnya. Wahai pemimpin-pemimpin yang hari ni dapat jawatan, ingat jawatan kalian tak lama. Paling tinggi 4-5 tahun kalau ikut sistem demokrasi kita lah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak hilangkan esok, hilang semua lenyap. Dan kalian akan menyesal semua hidup kalau ada rakyat yang tak suka. Rakyat ni ada sebahagian yang akan jilat engkau menteri. Ada rakyat yang benci engkau. Benci tu bukan sebab engkau punya perangai individu, sebab kenyataan kau tu menyakitkan hati rakyat. Rakyat dekat Malaysia ni ramai yang mumayyiz, ramai yang dah merdeka, ramai yang otak boleh lebih cerdik daripada menteri. Tapi menteri hal kecil pun tak dapat solve, apatah lagi hal-hal yang besar ya. Jadi ni Abang Long nasihat ajalah, benda-benda seperti visa, seperti IDN yang tak perlu sebenarnya. Korang ni macam tergesa-gesa, macam kena kejar anjing. Lalu panggil menteri ni banyak yang tergesa-gesa kena kejar anjing.
Hanjing-hanjing tu, hanjing-hanjing yang tengah zalim, saudara kita dekat Palestin tu, dia orang tengah lakukan ritual, kalau korang tahu. Pembunuhan darah ritual tu biasanya Oktober, November. Lepas tu musim sejuk, dia akan mula balik biasanya bulan Ramadan. Kita raya puasa Ramadan, Mac, April macam tu. Jadi dia akan ada sela masa untuk rehat. Sebab biasa negara Eropah, Amerika ni musim sejuk kan. Bulan 12, bulan 1 musim sejuk. Lepas tu dia akan lakukan. Jadi sementara dalam genjatan senjata tu, dia akan teruskan dengan dia punya plan asal mereka. Along panggil sekian lama, dia panggil Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad tu sasaran utama mereka. Sebab tu dia bagi satu penjelasan kepada target wawasan mereka 2030. Ni 2023. 7 tahun nyawa-nyawa mereka lah. Along panggil orang Yahudi, orang penyembah iblis ni nyawa-nyawanya habis. Cuma kita umat akhir ni, umat dari timur ni, kita tunggu pemimpin umat Islam, anak cucu Nabi Muhammad, yang akan selesaikan semuanya. Dia ada sela masa Al-Mahdi, lepas tu Dajjal, lepas tu Nabi Isa dan segala rentetan tanda-tanda besar akhir zaman. Ini bukan kisah dongeng, ini bukan rekayasa. Ia akan berlaku, you guys sedia ataupun tidak. Tapi segala plan kecil mereka, IDN, IHR, segala digital, segala kezaliman tu, dia benda-benda ni dia ada skrip yang sangat tersusun, teratur, terancang. Walaupun dirancang oleh iblis, dia sangat tersusun. Dan Allah Ta'ala izinkan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab tu Abang Long sangat yakin orang Melayu kita ni, orang Islam tu utamanya lah dekat Malaysia ni, dia ada dua sisi. Sebahagian tu terlalu toleransi adab tata susila, menghargai lah. Ada sebahagian tu yang pilih untuk, dia antara dua lah, nak ikut sistem, tak nak ikut sistem, tak buat, tak dapat pergi haji gumrah, tak cocok, tak boleh. Jadi kalau dulu kita ada pengalaman kena zalim, akan datang korang jangan lagi kena zalim, ya. Ni Abang Long nasihat buat diri Abang Long. Mungkin Abang Long ni adalah sasaran. Abang Long pun dah kena fitnah macam-macam orang pandai-pandai kan, orang PhD, doktor, semua hina aku. Ini budak mana ni, along-along gila mana, Mozart gila mana. Tak apalah, kurang-kurang Abang Long dapat menyedarkan sebahagian yang dulu terkhilaf, mereka tersilap. Kenapa Long, kenapa tak cakap awal-awal? Abang Long pun, yelah, kita bukan orang terkenal. Abang Long pun bukan influencer yang ada jutaan follower. Naik sikit follower, hilang gaib. 2-3 kali dah kena. Facebook tak ada, TikTok pun kena ban. Ni TikTok baru. YouTube kena ban. Along dulu ada YouTube dalam 300 video. Satu kali last 1 jam 2 jam, semua kena hilang. Along pun kata, kenapa Long kau kejam sangat? 300 video Abang Long tu, hanya satu video kena report, kenapa hilangkan semua? Itu tanda masalah kat korang lah. Okey, dan kita masuk satu bab tajuk berkaitan dengan Ibunda Keturah. Along nak ulas sedikit. Sebab Along dah bagi poin-poin ya, Along akan ulas. Aisyah settle, IDN settle, Ibunda Keturah. Ni sebab Along tulis kat sini. Adakah kita orang Melayu malu untuk diletakkan sebagai leluhur Ibunda Keturah? Along agak sangat sedih, luluh hati Abang Long tengok satu podcast. Tak izin minum, haus lah bercakap. Ada satu podcast yang dia punya moderator tu, tak silap Abang Long, imam muda ya, 2 orang. Dan ada satu, tak silap Abang Long, dia antara penggerak utama The Patriot. Abang Long pernah baca buku The Patriot. Penulisan dia sebahagian tu okey, sebahagian tu macam sangat liberal lah korang ni. Korang tak jujur sangat dalam penulisan. Sebab Abang Long tahu. Jadi kalau Abang Long ada dedahkan dekat sini, okey, Abang Long tunjukkan pendedahan Abang Long. Dekat sini kalau korang pergi dekat website The Patriot, kau akan kenal lah nama-nama influencer inilah. Yang si Helmi apa nama ni, Effendi ini, dia telah dipanggil untuk join satu podcast. Ni kalau kau tengok dalam grup podcast ini. Okey. Okey, Abang Long dan kawan-kawan yang buat kajian eskatologi agak terkecil hati sedikit tentang sahabat kita ni, Nur Effendi kan. Effendi nama dia, tak silap. Dia tulis kat sini, keturunan Keturah tak masuk akal. Awak ni orang Melayu, orang Islam, duduk kat Malaysia. Abang Long rasa kalaulah kita ni
dikatakan ni cerita dongeng, Alung sangat sedih. Sebab memang Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan isteri ketiga baginda, iaitu Siti Keturah, salah satu anak raja di timur. Tapi korang berbicara macam korang ni tak ada iman, macam korang malu sangat nak ceritakan bahawa ibunda Keturah itu adalah leluhur kita. Maybe dia susu galuh kitul. Bukan. Abang Long tak berapa suka kalau ada orang Melayu, kau boleh ceritalah tentang benda lain, tapi jangan malu kalau kita ni duduk dalam leluhur ibunda Keturah. Okey, Alung ceritakan kepada kalian. Kita ni solat tahiyat akhir tu ada selawat atas Nabi Muhammad dan ahli keluarga baginda. Baik, mungkin sebahagian kita ni ialah orang-orang yang jauh daripada keturunan Nabi Muhammad, tapi Alung faham. Tapi orang Nusantara, kita ni sangat dekat dengan ibunda Keturah, ibunda alam Melayu sebenarnya. Sebab tu tahiyat akhir kita ada selawat atas Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Sebab tu kita angkat tahiyat ni, kalau korang tak bergetar, maksudnya darah dalam jasad kalian ni, jasad ni Allah pinjam, roh Allah pinjam. Kita selawat kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Kalau korang tak yakin ibunda Keturah adalah leluhur kita, engkau nak duduk betina Yahudi mana jadi leluhur kalian? Sedih, Alung betul-betul sedih. Alung minta maaf Tuan Fendi. Awak ni penulis The Patriot ke apa, awak antara orang yang terkenal, influencer. Tapi bila awak berbicara macam tu, Abang Long sebagai kawan lah ya. Mungkin kau tak setuju dengan pandangan Abang Long, kau akan cakap Alung macam-macam. Engkau boleh, apa nama, engkau dan tim, Alung tak cakap semua, engkau dan tim boleh hina-hina Ustaz Auni. Yelah, Abang Long tahu Ustaz Auni cikgu, Ustaz Auni pengkaji eskatologi. Tapi boleh tak korang berjumpa berdua, bincang? Macam Abang Long, kalau Fendi dengan tim nak jumpa, mari kita jumpa. Apa masalah kau tentang ibunda Keturah? Engkau boleh bahas benda lain, tapi jangan sentuh bab ini. Dia macam kita hina ibu kita sendiri. Faham? Kau faham tak? Alam Melayu ni, kita tak malu lah kita duduk dalam leluhur ibunda Keturah. Ibunda Keturah ni, isteri ketiga Nabi Ibrahim, dia ada 6 anak. 6 anak ini Allah tak karuniakan utusan. Seperti mana Siti Sarah ada anak utusan Tuhan, Nabi Ishaq AS, anak yang kedua. Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail AS yang melahirkan zuriat keturunan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. 2 isteri baginda Ibrahim ini ada utusan, ada rasul, ada orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Anak ibunda Keturah ada 6. Ada yang nakal, ada yang kembar, ada yang Allah Ta'ala beri hidayah pada mereka untuk ke timur. Sebab tu Nabi Ibrahim ada suhuf. Kalau dalam Quran ada suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ada suhuf. Kalau ada Nabi Musa dia panggil 10 Commandment, dapat kat Bukit Tursina. Nabi Ibrahim pun begitu juga. Sebab 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran adalah kita orang beriman kena wajib percaya. Namun di kalangan itu ada suhuf. Perkataan suhuf ini yang jadi pelajaran ketika kecil 6 anak ibunda Keturah. Kalau korang tak boleh faham bahawa 6 anak ini ada darah leluhur dalam DNA kita, engkau anak siapa? Anak haram mana? Abang Long memang betul-betul sedih gila lah. Podcast ni pula puluh ribu menonton. Cuma Abang Long nak Effendi dan kawan-kawan sedarlah diri. Tak malu kita kalau duduk dalam leluhur ibunda Keturah, tak malu. Yang kita malu kalau kita bukan daripada leluhur ibunda Keturah. Oh, kita tak layak, kita ni banyak terpesong dongeng-dongeng. Apa yang Profesor Solehah kaji tu semua, kaji-kaji reka-reka. La haula wala quwata illa. Sebab itulah kita ni, budak-budak muda ni banyak lagi pengalaman yang belum faham. Banyak lagi buku yang kau belum baca. Kau hanya baca 1-2 buku, kau hina segala-gala kajian orang. Itulah yang Abang Long nak ceritakan balik, bahawa kawan-kawan Effendi, tim-tim The Patriots, Abang Long pun minat kajian tulisan kalian. Tapi Abang Long agak tersentuh kalau kalian itu satu penghinaan sebenarnya. Tak apalah. Mungkin korang tak suka Ustaz Auni, tak suka Profesor Solehah, tak suka Abang Long, tak suka orang yang kaji tentang akhir zaman. Mungkin kau nampak kami, kau rasa benci. Macam kau nampak setan, kau rasa benci. Tak apalah. Tapi jangan sentuh bab-bab leluhur. Kita tak malu sebenarnya kalau duduk dalam keturunan ibunda Keturah, sebab dia ada melibatkan tahiyat akhir kita. Selawat salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, termasuk ibunda Keturah dan kita. Tolonglah ya Abang Long ni, sebab awak ni masih sihat. Awak duduk Malaysia, kau nampak badan awak pun besar, makan pun puas tengok saudara kita kat Palestin. Mereka rela, mereka kenalkan penduduk bumi bahawa Malaysia, Indonesia, Brunei,
Leluhur Nusantara adalah keluarga kami. Tapi awak, orang Melayu, duduk dekat podcast, duduk sembang dalam aircon berbual, awak tak setuju bahawa orang Melayu ni, awak cakap ni dongeng-dongeng, ini semua fakta reka-reka. Sedar diri abang Mungkin awak kena kurangkan makan lah supaya otak abang tu lebih nampak dunia ni penuh dengan ilmu. Kita rasa kita tinggi ilmu, ada orang lebih tinggi ilmu. Korang rasa dah ada doktor, profesor, semua mata pelajaran. Ingat, itu belum pasti Allah Ta'ala berkati. Yang Tuhan berkati, korang ni mata hati kena cerah abang kakak. Abang Long ni nasihat sindir-sindir. Kalau awak ada menonton, Abang Long nasihat aja. Tak malulah kita nak mengaku sebagai leluhur alam Melayu ni, leluhur ibunda keturah. Tak malu. Abang Long pelik, awak rasa macam malu. Kecuali awak bukan leluhur kita orang lah. Mungkin golongan-golongan yang kitul ke, geng-geng orang-orang yang bukan leluhur Yahudi mana tu, Abang Long tak tahulah. Jadi sedih lah ya. Kau tengoklah video ni dalam grup Telegram Abang Long. Video tu ringkas dia. Podcast tu lama, kau dengar lah sampai habis. Lalu dengar ni pun rasa menanah telinga aku. Sedih ada Melayu. Abang Long tak pelik kalau orang bukan bangsa Melayu ataupun bukan beragama Islam cerita pasal ni. Profesor mana daripada planet Antartika ke benua Afrika pun tak apa. Tapi kalau orang Melayu cerita macam ni bukan Abang Long aibkan awak Tuan Fendi. Abang Long hanya nasihat supaya kita ni sedar diri lah. Sedar diri. Dekat Malaysia ni alhamdulillah makan kenyang, tidur dalam aircon, sejadah tebal. Nak beribadah boleh-boleh, masjid besar. Tempat lain minta maaf lah ya. Long, diorang tak nak Melayu ni bersemangat menegakkan agama. Abang Long agak pelik dengan sebahagian golongan kiri. Dia dekat Malaysia ni ada golongan yang follow the majority dan golongan yang sangat kiri. Golongan sangat kiri ni salah satu kategori mereka suka menyindir, terutamanya orang Melayu, orang Islam yang ada iman, orang-orang tauhid. Kalau kita cerita pasal leluhur kita ni daripada zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang ni, majoriti masyarakat tidak beragama selain agama Islam. Mereka kata, oh tak, dulu ni daripada Buddha, daripada Hindu. Kita faham. Korang nak ceritakan atas dasar kajian korang yang dapat daripada buku-buku yang korang kaji. Tapi kalau korang dapat daripada leluhur yang sebenar, yang lentetan sampai akhir zaman, kita tahu leluhur tok nenek moyang kita sejak Nabi lahir telah beragama Islam. Nabi Muhammad lahir pada 571 Masih. Adakah penduduk alam Melayu ni kufur? Kalau dikaji sejarah, tak ada satu berhala pun yang ada dekat alam Melayu daripada zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi setelah penjajah Portugis, British, Belanda, Spanyol masuk ke Nusantara, Nusantara ini luas gila. Hari ini terpecah dengan negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Patani, semua terpecah. Sebab raja-raja kita kena zalim. Raja kita ditipu dalam perjanjian. Tapi akan ada golongan kiri yang akan menyenyeh-nyenyeh, yang akan cakap, oh ni Melayu lembab, ni Melayu luar biasa, Melayu luar biasa. Ada yang siap cakap tadi, oh apa yang Ustaz Manis alumni favourite. Oh dia cakap Ustaz Manis cerita pasal 10,000 orang Melayu yang bantu Salahuddin Al-Ayyub. Awak cakap itu reka-reka. La haula wala. Itu kajian Ustaz Manis. Abang Long sebagai orang Melayu sangat bangga. Mungkin yang pergi dulu bantu Sultan Salahuddin Al-Ayyub bebaskan Baitul Maqdis tu, mungkin ada jalur daripada tok nenek moyang aku. Kan bangga kita tu kan. Ni awak kata, oh ni dongeng lah, ni reka-reka. Cukuplah. Awak boleh cari masalah kepada bangsa lain, janganlah sesama kita lah ya. Ni Abang Long nasihat aja. Sedih sebab banyak geng golongan kiri ni, dia mesti cari salah orang Melayu. Mesti. Adakah korang dibayar ataupun dapat duit yang habuan dunia oleh Mossad, CIA, FBI? Dan memang ada banyak kes orang Melayu kita bermuka Melayu hati Yahudi dapat dana duit daripada Mossad, CIA, daripada luar tu. Lepas tu korang tunjuk lokasi, tunjuk dekat sini imam, tunjuk kat sini golongan-golongan, muka balon ni semua kau akan fitnah kami nanti. Kalau benda ni berlaku dekat Palestin, ada beberapa kes yang kantoi dalam golongan orang Palestin sendiri, ada geng yang dapat upah daripada Zionis. Dekat Malaysia pun sama sebenarnya. Mungkin yang menonton Abang Long ni pun ada juga kategori yang itu. Ingat, mungkin hari ni kau dapat habuan dunia sebab dapat duit ratus ribu, boleh jual negara, boleh buat rumah. Tapi ingat, duit itu kalau tak berkat, ranap, habis, pembelot. Sebab itulah ada satu kiasan. Kalau kita ada 10 peluru, maka 9 peluru tu simpan untuk pengkhianat, 1 peluru untuk musuh.
Kalau faham analogi tu, maksudnya pengkhianat ni boleh jadi sesiapa saja keliling kita. Yang paling kita percaya pun, kalau diberi rasuah, diberi beberapa duit yang tak semana-mana pun, yang tak berkat tu pun, dia boleh jadi duri dalam daging. Ya, hati-hati ya, terutamanya orang Melayu Islam. Peperangan akhir zaman ni adalah peperangan yang luar biasa. Kita mungkin fikir perang kita mungkin pegang senjata, lawan pecah, pakai misil, pakai meriam. Peperangan kita ni berlaku kat keliling kita tanpa sedar. Orang yang kita sangka dialah yang terbaik di kalangan kita, dia boleh jadi musuh dalam duri dalam selimut, duri dalam daging, gunting dalam selimut. Jadi abang kakak, ini hanya Abang Long nasihat sahaja. Okey. Dan kita dah sentuh Ibunda Keturah. Malu tak korang jadi leluhur Ibunda Keturah? Alung tak malu. Abang Long sangat syukur kalau betul DNA kita dikaji sebagai leluhur Ibunda Keturah, isteri ketiga Nabi Ibrahim AS. Sebab yang ada jalur darah Ibunda Keturah nanti yang akan berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis, menjadi pasukan Al-Mahdi, membela panji-panji hitam. Semua ni akan ada rentetan. Kalaulah ini pernyataan menyebabkan kita malu nak mengaku sebagai keturunan Ibunda Keturah. Kenapa Alan suka sebut Ibunda Keturah? Maka sia-sialah kita duduk kat alam Melayu. Sia-sia baik awak duduk tempat lain lah ya. Mungkin kat tempat komunis awak sesuai. Okey, Along masuk satu lagi bab yang Abang Long nak kisahkan sekadar kelakor-kelakor je lah. Janganlah ambil serius. Minum air sekejap, haus dah pula. 2,900, 2,800. Sekarang pukul 3.30 ya. 3.36. Okey, Abang Long punya mimpi semalam. Dan lepas mimpi, Along ambil pen, Along tulis. Sebab mimpi tu kelakor. Ni dekat sini Along santai. Sebab mungkin otak Along fikir, oh tak lama lagi IHR akan diteruskan. Along dapat satu mimpi. Along bacakan dulu sebelum korang kena faham. Ini bukan fitnah, ini bukan Along nak zalim pada sesiapa. Ini mimpi Abang Long. Mimpi Abang Long ni tak boleh jadikan dalil sekadar untuk hiburan dekat TikTok. Dengar, sebab Along tahu orang akan fitnah aku. Oh ni kau nyanyi-nyanyi orang ni. Along nak cerita mimpi aku, bukan mimpi nenek kau, mimpi aku. Mimpi kelakar campur serius Abang Long semalam. Mimpi ni kelakar. Mozaik ni nama Abang Long dekat TikTok ni. Dan MMT, Malaysian Mossad Team. Kenapa MMT? Along didatangkan dalam satu mimpi. Ada satu individu yang Along tak kenali. Dia bawa Abang Long jelajah semenanjung. Tapi sebelum Along terus kisah mimpi tu, Along nak bacakan apa yang Along tulis, ringkasan mimpi. Ada satu gerakan bawah tanah yang ditaja Mossad jutaan dolar. Ini mimpi Abang Long. Maksudnya ada disediakan beberapa jutaan dolar untuk diberikan kepada kitol-kitol munafik di kalangan kita. Itu mimpi Abang Long. Tapi Along ringkas kat sini ditaja Mossad. Mossad tu FBI ke CIA ke, geng-geng yang nak zalim dengan jutaan kepada Balaci Tenok. Ini tulisan Abang Long kat sini. Selepas kejadian Wuhan Disember 2019, melalui proksi kitol di Malaysia dengan ideologi tujuan khas, iaitu fitnah dengan beberapa senjata. Yang pertama, pena, penulisan ataupun ucapan, dan suntikan maupun perubatan daripada health. Ini dua yang Along tulis ni. Ni mimpi aku, kau jangan percaya. Cuma nak hiburan untuk habiskan live kita ni. Tulis kat mana? Dalam grup Telegram Abang Long di NAX. Nanti Along tunjukkan macam mana nak masuk kejap lagi ya. Namun segala cubaan tipu daya setan mereka digagalkan oleh Mozaik. Ini Along cerita pasal mimpi Abang Long. Mozaik tu nama Abang Long lah. Mimpi Abang Long ni Along jadi superhero dalam mimpi. Kisah detail Abang Long akan henyak next lah. Ini next lah ni untuk hiburan TikTok kita. Gambar dan video sekadar hiasan. Sebab yang Along dapat dalam mimpi semalam adalah gambar-gambar hamba-hamba Allah ni. Ni Along tunjukkan ni sebagai contoh. Ada 4 negara sasaran target Mossad: Lebanon, Turki, Malaysia dan Sudan. Ini yang jadi sasaran. Dan Along nak cerita dekat kita, setiap negara akan ada kisah masing-masing yang kat sini. Dan Abang Long dapat mimpi kita punya DJ lama. Entah kenapa dia datang kat Abang Long. Dan ini, kau nampak tak ini? Okey, macam ni. Ada satu individu bawa Abang Long ke satu lokasi untuk tujuan merawat Abang Long. Dia cakap, aku nak rawat kau ni Long. Dan kemudiannya Along dimasukkan dalam satu rumah. Yelah, nak jumpa doktor. Ini mimpi aku. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang pegang Abang Long belakang je ni. Ikat, bukan ikat lah, pegang, tak lepas. Nak ke mana ni?
Bukankah kau kata kau sakit gigi? Dia cakap Along. Memanglah aku sakit gigi, tapi janganlah kau pegang aku macam ni. Okay, kau kena duduk. Bila Along duduk, mata Along kena tutup. Kemudian didudukkan satu tempat dan mata Along dibuka balik. Faham tak? Ni cerita aku, mimpi aku. Buka balik, Along tengok depan Along, doktor dia pegang satu shrink ni. Ni shrink apa ni? Kalau shrink yang masuk kat chip tu kan, dia masuk chip dekat celah tangan lah. Ni shrink, ni bukan yang cocok tu, ni shrink ni. Along buka-buka mata. Oh, Pakcik Isyam. Pakcik Isyam, apa kes ni kat sini? Aku nak ubatkan kau, Long. Kau ni dah berlebih dia cakap Along kan. Dalam mimpi, ringkas je lah. Dia nak cek gigi Along, tapi dia ambil shrink tu, dia tarik lidah Along. Dia tarik lidah Along, dia cerak kat Along. Sebab apa? Dia cakap, aku nak korang jadi macam aku. Lepas tu, yang belakang Along dengan dia, semua lidah diorang ada lidah dua. Sebelah kanan satu, sebelah kiri. Kita ni satu lidah kan, dia ada dua lidah masing-masing, dua lidah. Dia kata, aku nak kau jadi macam kami. Dia cocok. Dia nak masukkan Along nano chip dekat lidah Abang Long, tapi dia tekan tak lepas. Abang Long pula tengah duduk, tak boleh nak buat apa kan. Tapi sempatlah Along baca beberapa ilmu 4 coding. Along pernah kongsi kepada kalian, dan Along memang baca kuat-kuat pada kita itu, dan dia tak dapat nak cocok. Dia punya shrink ni jatuh, dan kemudian Along kejar dia lah. Kejar dia. Ini perlambangan yang Abang Long nampak dekat dalam mimpi Abang Long. Keris yang dililit ular. Dan ini sebahagian individu yang pegang tangan Abang Long. Yang ni tak nak tunjuk siapa, di individu ni yang kau tengok jauh-jauh ni. Dan dekat luar kawasan setelah DJ Syam lagi, ada satu lembaga Tall Dark Handsome menunggu. Dan dia kata, kau nak ke mana? DJ Syam dah lagi mencecet-cecet, kau nak ke mana? Dia tunggu. Abang Long pun stay, dia dan Abang Long. Lepas tu dia cakap dengan Abang Long, semua ustazah semua dalam genggaman aku. Ni mimpi aku kan, kau jangan jadi fitnah. Ni tak fitnah, Along cerita mimpi Along sekadar hiburan. Dan memang betul, ustaz-ustaz yang jadi tawanan kepada dia bagi tahu, dia tawanan aku. Inilah muka-muka mereka. Dan memang betul, walaupun kisah-kisah ini pernah berlaku dulu, walaupun mimpi baru berlaku semalam, Abang Long boleh nampak akan ada beberapa entiti yang kawal the system. Dia orang ni balaci-balaci, dia kawal the system. Dan kemudian setelah dia nak tikam, si tinggi tu nak tikam Abang Long terjaga tiga. Alhamdulillah. Jadi panjang umur lagi lah. Lepas tikaman tu Along tak tahu. Jadi inilah Along ceritakan pengalaman mimpi sekadar hiburan untuk kalian berwaspada tentang dua individu ini. Kedua-dua ini hari ni static, akan datang dia akan diperkenalkan kembali. Ini mimpi sahaja. Cuma Abang Long di-flashbackkan kembali dalam masjid ini. Sekejap dalam masjid ini. Ini adalah benda yang pernah terjadi pada Februari 2021 di Masjid Putrajaya. Dan inilah gambar-gambar yang jadi genggaman. Faham tak? Di bahasa dalam mimpi Abang Long dipanggil genggaman. Okey, apa yang Along ceritakan, korang nak takwil, korang nak kaji masing-masing. Dan majoriti mereka ada dua lidah, sebelah hitam, sebelah biru. Macam mana Along tak tahu, dua lidah. Dan dia orang cuba cocok Along dengan shrink tu untuk apa? Supaya mungkin Along punya kajian Abang Long, mungkin dia nak tutup Abang Long punya maklumat, dia nak hilangkan data Abang Long, ataupun dia nak bunuh aku lah, seterusnya lah. Jadi itu pengalaman Abang Long dalam mimpi. Dan ini adalah live untuk santai. Mimpi ni santai, tapi yang Along ceritakan tadi, kalau Abang Long ada rezeki, Along akan rekod dalam grup Telegram. Kau dengar balik ya. Mungkin ada kawan-kawan yang masuk kat ujung-ujung, ada kawan-kawan yang baru join ni, takut tersalah dengar, kau fitnah aku. Abang Long tak nak kau fitnah Abang Long. Along sekadar ceritakan. Okey, kenapa masa dia nak cocok kat lidah Abang Long, dia nak cocok lidah Along baca 4 coding. 4 coding Along pernah kongsikan kepada kalian, 4 coding serangan dan 4 coding pertahanan. Kenapa Along kata walaupun nanti katalah benda-benda terjadi, kita buat satu benda, kita baca-baca sesuatu, orang tak percaya, orang tak trust, apa benda mengarut-ngarut ni yang aku baca-baca, tak ada apalah. Tapi Abang Long nak kita sama-sama survive nanti, insya-Allah. Kita pun
buat bacaan-bacaan tertentu untuk jadikan pendinding buat kita. Memang sebagai kita apa benda lah kau ngarut lah, tak ada apalah. Sebagian kita akan ambil manfaat daripada perkongsian Abang Long. Cuma apa yang Long ceritakan tadi korang takwil lah sendiri, macam-macam punya pandangan. Tapi mereka yang dalam mimpi Abang Long berdua lidah. Dua lidah, dia bukan lidah cabang, dia dua lidah. Lidah kanan hitam, lidah kiri biru. Apa maksud lidah dua lidah tu anda tak faham. Abang Long tak nak tahu lebih-lebih, korang kaji. Dan kenapa dia nak cocok kat lidah Abang Long tu, mungkin dia nak Abang Long jadi macam dia orang. Abang Long sampai mati insya-Allah akan mempertahankan diri akidah Abang Long daripada kena zalim dan mempertahankan kalian insya-Allah. Dan tawaran-tawaran tertentu juga boleh diberikan Abang Long untuk zalim pada rakyat. Abang Long takkan sekali-kali ambil. Sebab itulah kalau ada individu rakyat Malaysia yang ambil tawaran-tawaran mereka, dengan segala tipu daya korang kena jauhkan ya. Salah satu coding Along guna tu, pengamal yang buang jin guna amalan tu. Dia bukan. Ni pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat 9 surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi Muhammad kan dulu pernah kena kepung satu rumah. Coding tu kan Along dapat ijazah, jadi ambil debu, baca dan baling. Dan kemudian orang yang dekat luar rumah Nabi Muhammad tu, orang Arab jahiliah tu, nak bunuh Nabi Muhammad, mereka tak terjaga tidur. Dan kemudian Nabi Muhammad berhijrah. Itu kode-koding, dia ada wasilah dia ada ilmu-ilmu. Dan Abang Long pun kongsi sesuatu yang mungkin hari ni korang rasa macam Long tak ada apa-apa Long. Mudah-mudahan satu hari nanti akan ada manfaatnya, insya-Allah. Ni orang kata lidah, maksudnya lidah bercabang, nanti yang terlibat akan putar belit. Boleh jadilah awak punya takwil tu, penafsiran tu awak kajilah. Abang Long pun cuma ceritakan apa yang Along mimpi semalam. Baru je semalam, sebab tu Along masih ingat. Dan Abang Long tak nak korang ambil mimpi Abang Long ni serius. Macam orang mimpi, ada sana masalah, sini tak ada. Sekadar hiburan kita, agar kita tengok adakah nama-nama ataupun gambar-gambar watak-watak yang Abang Long maksudkan dalam live ini ni, yang ada dalam mimpi Abang Long ni, adakah mereka orang baik, orang jujur, maka korang sokonglah dia orang. Tapi kalau mereka golongan kiri yang boleh jadi duri dalam daging kepada rakyat Malaysia, kepada kedaulatan Malaysia, maka waspada sajalah. Kalau dulu zaman Portugis, zaman Kesultanan Melaka, bukan Melaka tak kuat, bukan Melaka tak ada senjata yang kuat, tapi disebabkan ada pengkhianat dari dalam, menyebabkan jatuhnya Melaka kepada Portugis. Jadi sebelum Abang Long habiskan live, ada soalan-soalan? Ada tak soalan-soalan? Bukan sebarangan mimpi isyarat, sebab Abang Long memang kalau malam, yelah, nak kata mimpi Abang Long mainan boleh, nak kata Long mimpi mainan syaitan betul, ada kata Long ni mimpi ngarut, tak apalah. Kan Abang Long kata ini sekadar hiburan. Yang mana rasa ia bermanfaat untuk kalian, waspada. Waspada tu maksudnya apa? Kalau dulu masa zaman Covid, Abang Long pernah dapat satu mimpi. Ni mimpi bukan untuk diceritakan untuk orang taksub, untuk orang percaya, untuk sekadar hiburan saja. Mereka yang meninggal setelah kena kafankan dengan plastik, kena tayamum, mereka pegang kaki Abang Long 3 hari berturut-turut pada bulan Ramadan. Dia bagi tahu satu pernyataan yang Abang Long ingat sampai sekarang. Tolong kita orang kena zalim. Berulang-ulang kali. Jadi Abang Long pernah ceritakan dulu, tapi kali ni Abang Long ceritakan sedikit. Kenapa mereka minta tolong, kenapa mereka cakap mereka kena zalim, itu yang kita sama-sama. Abang Long pun tak berapa faham apa maksud mereka. Kenapa mereka cakap minta tolong, kenapa mereka cakap kena zalim. Boleh jadi yang mimpi yang pegang kaki Abang Long putih semua tu, mayat-mayat yang ada plastik kafan tu, boleh jadi keluarga kita yang dah pergi. Itulah dia punya pernyataan. Tolong kami, kenapa kami jadi begini, kenapa kami dizalimi begini. Itu sajalah. Tak melebih-lebih, tak tambah tokok. Cuma Abang Long nak korang fikir, adakah Abang Long punya mimpi sekadar mainan tidur, ataupun sekadar engkau ni banyak tengok TV ke, kau penakut ni, kau macam-macam. Tapi Nabi Muhammad dah bagi tahu di akhir zaman 1/46 mimpi di kalangan kita umat akhir ni, dia sama seperti mimpi-mimpi utusan-utusan. Dan berhati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Dan majoriti umat akhir nanti, itu utamanya umat Islam, umat yang beriman, mimpi-mimpi mereka adalah mimpi-mimpi yang benar. Jadi Abang Long tidaklah kata Abang Long orang baik, cuma kenapa ia hadir pada ketika macam ni. Macam ni Abang kena cerita. Okey, kenapa dulu nama-nama ni famous, sekarang nampak macam nak naik balik. Jadi Abang Long nasihat aja, berhati-hatilah ya. Okey, sebelum Abang Long habiskan live, Abang Long tunjukkan cara nak masuk grup Telegram Abang Long. Dia satu grup yang private.
Abang tak buka open public sebab nak menapis. Sebab tak buka public, private pun macam-macam scammer masuk, Along kena ban. Abang Long memang kaki ban dengan admin. Okey, Along tunjukkan satu cara nak masuk grup Telegram Abang Long. Jangan salah tekan ya. Dia kena ada tactical trick. Okey, ni salah satu daripada akaun TikTok Abang Long ya. Ini dia ada link tree, korang klik sekali akan keluar ni hijau atas sekali. Klik. Sekarang telah ada 29,658 subscriber. Kalau korang klik join channel, dia tak boleh masuk. Action cannot be completed. Tak boleh. Kalau join channel, kau kena tekan 3 titik dekat atas tu. Alung panggil ni 3 titik kepala lutut. Klik. Dia akan keluar open in browser dan you guys boleh masuk insyaAllah. Okay. Hatur nuhun, salam sugih, walas asih tanpa batas. Itu bahasa Nusantara, ada satu coding. Dan Abang Long akan habiskan dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili az-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, la haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dekat next live. Kalau ada rezeki rakaman, kalau ada orang tolong rakam, korang boleh upload video dan Along akan forwardkan. Sebab kalau macam Abang Long punya TikTok ni, kalau ada sedikit violation dia akan lambat nak download. Dia akan tulis macam-macam. Along kena appeal. Okay? Kalau ada manfaat, mudah-mudahan jadikan ilmu. Dan anggap mimpi Abang Long tu sekadar hiburan. Dia tidak nak hina sesiapa. Along nak sekadar hiburan mimpi. Engkau juga boleh mimpi Along jadi orang jahat. Engkau juga boleh mimpi macam-macam cara. Ini Along ceritakan mimpi Abang Long supaya tak jadi fitnah. Along hanya ceritakan sekadar hiburan petang-petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.